Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Minggu ni minggu terakhir sebelum kita bercuti minggu depan untuk perayaan tahun baru Cina pula. Hari Raya Korban lah. Okey. So minggu lepas kita dah belajar dua jenis graf. Okey, iaitu poligon kekerapan dan juga histogram. Okay, hari ini kita belajar graf yang ketiga iaitu ogive. Okay, iaitu ogive dan bagaimana kita menentukan kuartil. Kuartil pertama, kuartil ketiga dan apa yang dikatakan sebagai persentil. Banyak tu ini tu. Harapnya tak adalah terlalu ni sangat. So, perkara pertama kita akan belajar adalah graf ogive, bagaimana membina graf ogive daripada jadual kekerapan. Yang kedua, daripada graf ogive itu juga kita akan tentukan kuartil. Okey, dua jenis kuartil pertama dan juga kuartil yang ketiga. Selain daripada itu, kita akan belajar benda baru, konsep baru iaitu persentil. Okey, dalam silibus lama tak jumpa yang istilah persentil ni. Okey, jadi kalau awak buat rujukan adalah guna pakai buku-buku rujukan yang baru. Okey, kita teruskan untuk bagaimana membina ogive daripada jadual kekerapan yang diberi. Okey, selain daripada histogram dan poligon kekerapan, suatu taburan kekerapan juga boleh dipamerkan dengan melukis suatu lengkung kekerapan longgokan, juga dikenali sebagai ogive. Okey, kekerapan longgokan. Ogive lah tu. Apabila kekerapan longgokan suatu data diplot dan disambungkan, graf berbentuk S akan terhasil. Okey, tu contoh grafnya bentuk S. Okey, kalau awak dapat selain daripada bentuk yang ditunjukkan, kena ubah balik. Kena renungkan balik apa kesilapan yang berlaku. Okey, yang mana di sini ketinggian ini, paksi Y ini, kita akan ambil kekerapan longgokan. Okey, kumulatif frekuensi. Dah belajar dah bagaimana nak kira kekerapan longgokan. Nanti kita buat bersama-sama. Okey, so bagaimana membina ogive bagi suatu set data terkumpul. Okey, untuk membina ogive, pastikan bermula dengan frekuensi sifar. Maksudnya kekerapan sifar. Mesti mula dengan kekerapan sifar. Biasanya jadual yang awak akan lengkapkan tu dah bagi hint, dah bagi rujukan untuk awak buat. Okey, tapi sekiranya tiada, so mesti mula dengan sifar. Okey, mesti mula dengan sifar. Apa yang sifar tu? Kekerapan dia. Mesti mula dengan sifar dia, sama seperti poligon kekerapan. Poligon kekerapan sekiranya awak masih ingat, okey, contoh ya, mesti bermula dengan sifar, berakhir dengan sifar. Kalau tak, dia akan jadi hanging macam contoh macam ni. Okey. Ini tak, ini bukan poligon kekerapan. Dia mesti mula dengan sifar. Bagaimana nak mulakan dengan sifar? Turunkan dia. Mesti mula dekat sifar, berakhir pun dekat sifar juga. Samalah juga dengan ogive, mesti mula dengan sifar tapi berakhir ikut kepada bilangan keseluruhan. Pilih skala yang sesuai, biasanya ini telah diberi, awak hanya lukis sahaja. Plot kekerapan longgokan dengan sempadan atas yang sepadan, lukis lengkung yang licin melalui setiap titik tersebut. Okay, kita buat satu-satu. Ini soalan yang diberi, contoh 7. Jadual kekerapan di sebelah menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Okay, bina satu ogive untuk mewakili data tersebut. Okay, daripada data yang awak dapat itu, tengok dia bukan mula dengan sifar.
Okey. Dia bukan mula dengan sifar, dia mula dengan 4. So kita kena ubah suai. Okey, kena ubah suai. Biasa data tu dia dah bagi pada awak, jangan risau. Awak hanya lengkapkan sahaja jadual itu. Okey, cuma ini untuk makluman awak lah. Okey. Contohlah ni ya. Okey, memandangkan dia mula dengan kekerapan 4. So saya letakkan di bawah kekerapan 4 dululah. Macam contoh yang ini 100 hingga 149. Kekerapan adalah 4. So tengok, saya tinggalkan satu ruangan di atas. Tambah lagi satu ruangan. Okey, yang lain tu sama sahajalah. 150, 199, 200, 249 dan begitulah seterusnya. Ini 11, ini 15, samalah. Okey, kena tinggal tambah satu lagi jadual di sebelah atas. Okey, so kena agaklah apa dia punya selang kelas dia. Okey, berdasarkan yang diberi. Jadi ke atas ni adalah 5099. Macam mana saya dapat 599? Kita tengok dia punya pattern dia tu. Yang ini 100, 149. Yang ini 150, 199. Yang ini 200, 249. Jadi saya agakkan yang inilah pattern dia. Okey, saya buang satu kat depan ni, buang satu kat depan ni, jadilah 50 hingga 99 dan kekerapannya adalah sifar. Macam tu. Okey. Yang pertama, adakan satu selang kelas sebelum. Sebelum tu maksudnya sebelum mula dengan 4 ni lah. Tapi sekiranya data yang diberi pada awak tu memang dah mula dengan kosong. Contohlah ni kosong. So tiada masalah lah, tak perlu tambah selang kelas. Okay, tak perlu tambah selang kelas. Jadi sekiranya macam contoh sekarang ni, dia bukan bermula dengan sifar, iaitu dia mula kekerapan 4. Awak kena tambah satu selang kelas di atasnya dan jadikan kekerapannya sifar. Macam tu. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, memandangkan ini ojif. Bila ojif, kita nak buat graf ojif adalah kita perlukan kekerapan longgokan kat atas ni. Apa yang dimaksudkan kekerapan longgokan? Kita kan nak tambah semua nanti. Yang sebelah sini adalah sempadan atas. Untuk paksi X, sempadan atas. InsyaAllah jadualnya diberi pada awak, so awak boleh agak apa paksi X, apa paksi Y. Okey. So untuk paksi Y kita memerlukan kekerapan longgokan. So di sebelah kekerapan, ini kekerapan. Biasanya kita labelkan dengan huruf F kecil. Itu kekerapan. Kalau kekerapan longgokan, kita wakilkan biasa dengan huruf F besar. Okey, beza. F kecil mewakili kekerapan. Ini kekerapan ni kan. Okay, ini F kecil. Kalau F besar, kekerapan longgokan. Okey, macam biasa mesti mula dengan sifar. Kemudian yang berikutnya, tambah dengan yang 4 ni akan jadi 4. 4 tambah 11 akan jadi 15. 15 tambah yang bawah tu akan jadi 30. Tambah sehingga yang terakhir. Okey, contoh 15, 21, 8, 1. So 30 ni tambah 21 akan dapat 51. 51 tambah 8 dapat 50. 59 tambah 1 akan dapat 60. Itu adalah kekerapan longgokan. Okey, yang akan awak lukis sebagai paksi Y. Cikgu. Ya, saya. Tadi apa cikgu cakap F kecil F besar tu apa? Okey, kalau sekiranya dalam soalan tu dia letak F kecil atau F besar ya. F kecil tu adalah merujuk kepada kekerapan. Macam contoh sini kan dia tulis kekerapan kan. Contoh dalam exam dia tak tulis kekerapan tapi dia letak F kecil. F macam tu.
Jadi awak kena tahulah F tu mewakili kekerapan iaitu frekuensi. Okey. Manakala satu lagi F besar. Huruf F besar. Itu mewakili kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan ni maksudnya kita akan tambahkan kekerapan yang ada tu. Macam yang saya buat sekarang ni. Dia bermula dengan sifar. Okey, kan? Yang pertama ni mula dengan sifar. Kemudian selang kelas yang kedua, sifar tambah 4 kelas yang di bawahnya tu. Akan dapat 4. 4 tambah 11 akan dapat yang bawah. Sampai last sekali, akhir sekali dapat 60. Okey. Jumlah kekerapan, ini semua ni, jumlah ni adalah 60. So bila kita buat tambah macam ni, betul ke akhir sekali 60? Kalau buat tambah last sekali dapat 58. Ada tu kat mana-mana silap kira. Okey, mesti bila tambah dapat 60 juga. Boleh ya? Okey, tu yang pertama. So F besar ataupun kekerapan longgokan akan kita guna pakai untuk paksi Y. Okey. Untuk paksi X, kita guna pakai sempadan atas. Ingat lagi guna macam mana nak cari, atas ni. Sempadan atas. Okey, macam mana nak cari sempadan atas? Mudah sahaja. Tengok had atas setiap kelas. Macam ini, kelas yang pertama ni 99 kan? 99. Tambah satu nombor selepas dia. Kalau satu nombor selepas dia mestilah 100. Bahagi 2. Jadi bila bahagi 2 akan dapat 99.5. Okey, kelas yang kedua. Had atas dia berapa? 149. Okey, apa nombor selepas 149? 150 bahagi 2. Iaitu akan dapat 149.5. Begitulah seterusnya. Okey, begitulah seterusnya. Ini kita akan guna pakai sebagai paksi X nanti bila kita nak melukis graf. Okay, kita tengok data jadual yang diberi yang betul. Yang cantik lah. Macam tu. Cikgu. Ya, saya. Cikgu pergi slide belakang balik nak SS. Screenshot. Yang ni? Ya. Okey, boleh. Alright, cikgu dah. Okey, alhamdulillah. Okey, ni yang cantik punya lah. Okey, tengok. Dia tambah satu selang kelas untuk meletakkan permulaan sifar. Kalau yang asal tak ada ni kan, jadi kena tambah satu selang kelas. Kemudian dia akan, awak kena cari sempadan atas dan cari kekerapan longgokan. Macam tu. So dua ni kita akan gunakan untuk melukis ogive. Kekerapan longgokan untuk paksi Y. Manakala sempadan atas untuk diwakili di paksi X. Macam tu. Okey. So awak diberi kertas graf. Okey. Dan data jadualnya pun dah ada di situ. So macam biasa untuk lukis ogive sama seperti melukis histogram dan juga poligon kekerapan. Sediakan dahulu paksi X dan paksi Y. Okey, itu perkara utama. Jangan sibuk nak label dulu. Buat dahulu paksi X, paksi Y. Untuk ketiga-tiga jenis graf ini, labelkan lukis paksi X, paksi Y macam tu. Dia tak ada nilai negatif, jangan risau. Tak ada nilai negatif, semua nilai positif. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua, label paksi Y. Paksi X jangan label. Paksi X label akhir sekali bila prosesnya dah selesai. Okey, label dahulu paksi Y. Okey, bagaimana kita nak label paksi Y? Memandangkan dalam soalan, tak ada. Dia tulis itu bina satu ogive untuk mewakili data tersebut. Okey, untuk mewakili data tersebut. So, untuk paksi Y, untuk paksi Y, kita akan guna kekerapan longgokan. Jadi, akhir sekali nombor dia adalah 60. Okey, akhir sekali nombornya 60. Jadi, awak kena bahagikan paksi Y itu dengan yang bersesuaian. Okey, jangan risau. Dalam exam, dia akan nyatakan paksi Y
2 cm bersamaan dengan berapa unit, paksi X 2 cm bersamaan dengan berapa unit. Jangan risau. Okey, kebetulan soalan ni dia tak bagi pula. Jadi nak mudah, okey, nak mudah kita guna 5, 10. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Terlebih. Masya Allah. Okey. Kalau beginilah jadinya, jangan pula minta kertas graf yang lain. Okey. Kena ubahlah. Macam yang saya buat sekarang ni, Allah, tak cukup. Bila tak cukup, okey, kita ubah suai. Okey, kita ubah suai. Saya padam. So, pastikan guna pensel ya. Jangan guna pen. Masalah kan. Okey, saya balik semula kepada pen. Bila 5, 10, 15 tak boleh, mungkin kita boleh guna 10, 20. Macam tu. Kecilkan lagi lah. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Dan jangan lupa tanda senggat ini. Kalau awak lupa nak buat ni, cantik macam mana graf awak akan dikira sebagai sifar. Okey. Yang penting, bila kita nak lukis graf pada kertas graf, kita kena guna pakai sebahagian besar kertas graf. Macam sekarang ni, okey, dia dah lebih separuh kertas graf yang kita guna pakai. Okey lah, tak ada masalah. Okey, perkara pertama, labelkan dahulu paksi Y. Okey, cantik. Saya label sampai 70. Tak ada masalah, lebih tak apa, jangan kurang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan plot. Okey, plot tu berdasarkan apa? Berdasarkan kekerapan longgokan. Bukan kekerapan je, kekerapan longgokan dia makin naik. Okey, jadi dekat mana kita nak mula? Dekat sifar. Okey, ada dua tempat yang boleh awak guna pakai. Sama ada mula dekat asalan, kosong di situ. Okey, sebab kita mula kat kosong ni kan. Atau awak tinggalkan satu ruangan petak, mula di sini. Boleh. Kenapa ada 70? Itu untuk saya lebihkan saja, tak ada masalah tu. Oh, faham. Sebab saya nak graf tu, bukan graf tu, kertas graf tu melebihi daripada 60 tu. Saya letaklah 170. Okey, kalau awak tak letak pun tak ada masalah. Okey. Tadi nak plot tadi, kita nak mula sama ada di asalan di sini atau tinggalkan satu. Ni kan jarak dia 2 cm ni kalau kertas graf yang betul. Mula dekat sini. Okey. Mana-mana diterima, tiada masalah. Cuma cadangan saya mula di sini. Tapi awak nak mula dekat asalan boleh. Saya tak kata pun tak boleh. Boleh. Okey. Boleh. Okey, contoh saya mula di sini. Okey, saya tinggalkan satu ruangan, saya mula kat sini. Sifar dan 4 tanda. Okey, semua sama jarak lah. Jangan pula kecil-kecil, besar, panjang pula kan. So 15, 30, 51, 59, 60. Macam tu. Okey, awak plot. Okey, sebab apa saya minta awak kosongkan dahulu mula di sini supaya jarak yang di sini yang ditinggalkan tu tidak terlampau jauh kosongnya. Okey, so bila kita anjak ke kiri sedikit, anjak ke kanan sedikit, mula di sini. Okey, jadi ruangan kosong yang di sebelah sini tidak terlalu obvious, jelas sangat kosongnya. Okey, itu je sebabnya. Tetapi sekiranya bila awak plot sehingga tak cukup, awak anjaklah ke kiri semua balik. Macam tu. Okey, awak dah plot cantik macam tu. Ingat, plot awak guna pakai pangkah kecil. Jangan pangkah besar, pangkah kecil. Ataupun titik, bulatan kecil, titik. Okey. Okey, titik ataupun pangkah kecil bila awak nak plot. Okey, sekarang ni
Ya, saya. Yang skor 20, 30 sampai 70 tu dia memang sampai 70 je. Sebabnya kita tengok Tak sini. sambung. Ni. Oh, okey. Kita tengok situ. Kita tengok maksimum dia berapa. Maksimum kat situ 60. Saya saja letak 70 sebab ada lagi ruangan kosong kat sebelah atas ni. Awak nak label terus sampai atas boleh. 80, 90, 100. Boleh, tak ada masalah. Okey. Tak ada masalah. Yang penting... Tak bukan akal ke cikgu? Tak ada masalah itu. Yang penting masa plot nanti. Pastikan plot tu betul. Pastikan masa plot tu betul. Awak boleh label sampai ke atas, tak ada masalah. Okey. Jadi sekarang ni kita nak sambungkan semua titik tu. Kalau awak kelas PSV ni rasa kurang masalah katanya, awak boleh gunalah kelembutan tangan awak, sambungkan. Ni Allahu Akbar. Jangan tanpa mengangkat pensel awak tu. Ingat, semua lukisan guna pensel, jangan pen. Okey. Kalau tangan awak tu keras, nak menyambungkan setiap satu titik tu ada masalah, awak boleh guna curve ruler. Curve ruler pernah tengok kan? Ni boleh bawa masa exam, tak ada masalah. Sebab dia dikira sebagai pembaris. Okey, tapi kalau awak rasa boleh menyambungkan setiap titik itu freehand sahaja, okey. So tidak perlulah membeli curve ruler. Okey, jadi mana-manalah kalau siapa boleh sambungkan dengan baik tanpa, okey, buat satu garisan lurus je, jangan angkat. Okey, sambung je setiap satu. Kalau katakan tak kena, padam, buat balik, bagi kena setiap titik. Okey, so akan dapat macam itulah. Okey, so lebih kurang macam huruf S. Selesailah awak punya wajib. Oh belum, sorry. Kita tak label lagi paksi Y. Okey, kita tak label lagi paksi Y. So macam mana kita nak label paksi Y? Kita tengok kepada sempadan atas. Kita tengok sempadan atas, iaitu dia mula dengan 99.5. So kita tengoklah titik kita mula dekat mana tadi. Kosong kita mula dekat sini kan. So di bawah dia lah kita labelkan 99.5. Jangan lupa letak tanda senggat. Kemudian 149.5. Tanda senggat. Letak siap-siap lah tanda senggat, nanti lupa. Okey, 199.5. 249.5. 299.5. 349.5. 399.5. Dah selesai. Okey. Selesailah. Okay, ini lebih jelas lah. Okey, so selesailah awak punya ogive. Mudah sahaja. Okey, awak tak label pun boleh, tak ada masalah ni. Apa nama paksi Y, apa nama paksi X, tak label pun tidak mengapa, tiada masalah. Nanti bila ada seminar teknik menjawab nanti tu, mungkin nanti pemeriksa penceramah tu akan bercerita berkenaan dengan ni, tengok dengar apa yang dia kata. Sebab saya pun tak pernah memeriksa kertas matematik SPM. Okey, mungkin yang saya cadangkan tu tak betul, mungkin betul. Okey, nanti kita akan buat seminar insya-Allah. Okey, selesai ogive. Kita pergi soalan yang B pula. B tu apa? Dengan menggunakan ogive yang dibina, tentukan kuartil pertama, median, kuartil yang ketiga. Okey, kita nak tentukan 3 jenis benda ni. Kuartil ni adalah sukuan. Macam awak belajar trigonometri sebelum ni, kuartil-kuartil ni adalah sukuan. Okey, sukuan. Jadi, okey, kita tengok tadi graf kita maksimumnya adalah 60. Okey, kita tengok kepada graf kita pada kekerapan longgokan. Maksimum dia berapa? Bukan yang kita tulis ya, daripada data, daripada jadual. Daripada jadual ni kan, maksimum 60. Okey, bukan suka-suka hati yang tulis dapat 70, 80. Bukan yang ini. Okey, ambil pada jadual tadi itu 60 ni. Okey, bila dah maksimum di 60, bahagikan kepada 4 bahagian. Okey, so 60 bahagi 4. Awak akan dapat 15. Okey, awak akan dapat 15. So setiap satu bahagian akan ada 15.
4 ni merujuk pada 4 bahagian lah. Okey, so 15 tengok paksi Y ya. 15, okey. Ini 15 yang pertama, 30 yang kedua, 45 yang ketiga, 60 yang keempat. Jadi kita akan tarik lah. Macam contoh 15 tadi tu kita akan ambil pembaris. Buat satu garis lurus biar kena pada graf ogive. Sama juga yang 30. Kita ambil pembaris dan kita tarik ke graf ogive. Sama untuk 45. Sama untuk 60. Kita tarik semua. Macam tu. Okey. Jadi macam itulah. Okey. Jadi kita akan tengok satu-satu kuartil pertama. Mana kuartil pertama? Yang 15 yang pertama itulah kita panggil kuartil pertama. Tu. So, yang ini tadi kan. 15 ni awak tarik ke graf ogive. Dah kena graf ogive, bawa turun. Ya saya. Macam mana 60 bahagi 4 tadi? Apa yang 4? 4 tu kan 4 bahagian. Oh. 4 bahagian. Macam jam kita kalau nama dia suku kan, macam contoh pukul 12 suku, 12.15 kan. Jadi itu sukuan yang pertama. 12.30 itu sukuan yang kedua. 12.45 sukuan yang ketiga. Pukul 1 dia lengkap lah tu. Satu bulatan. Macam tu. Okey So, jadi 60 maksimum bahagi 4 bahagian. Setiap satu bahagian jarak dia sama, itu 15. Jaraknya maksud inilah. Ni 15 macam tu. Jadi kuartil pertama diambil daripada yang pertama 15 tu tadi. So 15 bawa ke garis ogive dan bawa turun. Bacaan di sini, okey, bacaan di situ kita panggil kuartil yang pertama. Bila awak baca nilai tu, itu merujuk kepada kuartil pertama atau Q1. Macam tu. Okey, kuartil pertama. Okey, yang kedua, okey, ni yang pertama kan. Ini kuartil pertama. Yang saya sebut tadi kuartil kedua ni kita tak panggil kuartil kedua. Itu adalah median. Median ni apa? Tengah-tengah. Okey, tengah-tengah. Tu median. So 30 adalah median. Kita bawa ke graf ogive dan bawa turun. So baca di sini. Okey, bacaan itu merujuk kepada nilai median. Macam tu. Okey, boleh ya? Itu nilai median. Okey, yang terakhir adalah kuartil ketiga. Samalah macam ni tadi, ni kuartil pertama. Ni median. Kuartil ketiga yang ni lah. Yang keempat tu kita biasa tak tanya. Okey, dia hanya tanya kuartil pertama, median, kuartil ketiga sahaja. So sama macam proses tadi tu, 45 tu tadi bawa ke graf ogive dan bila dah kena bawa turun. So bacaan nilai di sini adalah merujuk kepada nilai kuartil yang ketiga. Ataupun short form dia Q3. Q3. So kena baca nilai dekat situ. Bila sebut tentukan kuartil pertama, buat proses tu, baca pada graf. Kuartil ketiga, so kena bacalah graf ni. Jangan guna freehand ya, guna pembaris. Bawa turun dan baca dekat situ. Okey, settle kuartil yang ketiga. Itu gambar rajah lebih tepatlah. N ni merujuk kepada nilai tertinggi dalam graf ogive. So N tu bahagikan saja kepada 4 bahagian. So kalau kuartil pertama itu sebenarnya merujuk kepada 1/4 bahagian. Kalau kuartil kedua iaitu kita panggil median adalah 1/2 bahagian. Kuartil ketiga atau Q3 ni adalah 3 suku daripada keseluruhan. Macam tu. Okey. Okey, kita pergi sikit lagi berkenaan dengan persentil. Ini apa ni? Okey. Ini untuk makluman sahajalah. Okey, harap-harap tidak ditanya. Ataupun kalau ditanya pun mungkin masuk dalam
soalan objektif. Okey. Histogram longgokan dan OGIF boleh dibina menggunakan jadual kekerapan longgokan. Okey, histogram longgokan dibina seperti histogram yang awak telah pelajari. Kalau histogram sebelum ni awak belajar ketinggian itu, okey, ketinggian itu, contoh saya tunjuk gambar rajah. Histogram kan dia naik turun. Macam tu. Ni histogram kan, semua rapat-rapat. Okey, manakala histogram longgokan, dia ambil kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan macam contoh kan, macam ni sekarang contohlah ni 2, ni 4, ni 6, ni 3, ni 2, contohlah. Jadi kalau yang pertama tu 2, kekerapan longgokan, kemudian yang kedua tu 2 tambah 4 jadi 6, 6 tambah 6 jadi 12, 12 tambah 3 jadi 15. Dia makin naik lah sepatutnya. 15 tambah 2, 17. So macam mana graf histogram longgokan adalah dia makin naik. Yang 2 mula, okey, kemudian 6, kemudian 12, kemudian 15. Dia makin naik lah. Dan 17. Macam tu. Dia macam OGIF juga. Okey, dia makin lama makin naik. Tu. Ini kita panggil histogram longgokan. Yang ini histogram biasalah, histogram. Okey. Jadi kita tengok contoh. Merujuk kepada contoh 7, histogram longgokan OGIF berkait seperti tunjukkan di bawah. Okey, contoh inilah data tadi. Data tadi, jadual tadi. Okey, daripada jadual ini kita bina histogram longgokan. Okey, macam itulah. Okey, histogram longgokan. Tengok. Kita ambil kat sini lah. Cuma tadi kita lukis OGIF, sekarang kita lukis histogram. 0, 4, 15, 30, 51, 59, 60. Okey, tu ketinggian dia. Okey, kemudian macam mana? Kemudian macam mana daripada histogram longgokan kita nak lukis OGIF? So mesti mula dekat sifar. Mana sifar? Ni sifar. Kaki pertama tu. Kemudian kat sini 2, sini 3, 4, 5, 6, 7. Macam tu. Kena sambung lah. Okey, sama seperti tadi. Cuma dia guna macam tu. Okey, tu. Dia buat macam tu. Okey. Semua ni ada dalam buku teks. Cuma pergerakan satu-satu tu tak ada lah ditunjukkan. Ini untuk mudahkan awak nampak. Okey, ini sekiranya ditanyalah bagaimana histogram longgokan. Okey, yang tadi saya akan sebut berkenaan dengan persental. So hari ini belajar yang pertama graf OGIF. Okey, yang kedua adalah Histogram. kuartil. 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 Yang ketiga tadi apa? Histogram. Histogram. Okey, histogram longgokan. Okey. Yang keempat, yang inilah persentil. Okey. Bagaimana persentil ni pula? Kita dapat menganalisis suatu data besar dengan lebih mudah dan berguna apabila kita bahagikan data tersebut kepada bahagian-bahagian lebih kecil yang dinamakan sebagai persentil. Persentil ialah nilai yang membahagikan satu set data kepada 100 bahagian. Tadi yang kuartil kita hanya bahagikan kepada 4 bahagian. Persentil kita bahagi 100 bahagian. Macam contoh graf kita yang awal tadi tu. Graf kita yang awal tadi kan maksimum dia 60. Jadi kita bahagi kepada 4 itu kita nak cari kuartil. Sekarang kita nak cari persentil, kita bahagi pada 100. So 60 bahagi 100. Satu bahagian bersamaan makin kecil lah, 0.6. Okey, contoh, kita tengok contoh. Okey, contoh ni kan. Ni graf
lain. Ojif di sebelah menunjukkan skor ujian kecerdasan yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Berdasarkan ojif tersebut, cari persentil ke-10, persentil ke-46. Tengok. Berdasarkan graf, okey. Grafnya tak adalah bersamana, saya beranggapan dia 50 maksimum dia. Okey, 50. Jadi 50 ini kena bahagi dengan 100 bahagian dahulu. Setiap bahagian bersamaan dengan 0.5. Okey, 0.5 ni kita panggil P1, persentil pertama. 0.5. Persentil yang kedua, dia naiklah jadi 1.0. Persentil yang ketiga adalah 1.5. Persentil yang keempat adalah 2.0. Sehinggalah P sentil yang ke-100 adalah 50. Macam tu. Okey, jadi kita nak cari persentil yang ke-10. P10. Macam mana kita nak cari persentil yang ke-10? Mudah sahaja. Satu bahagian bersamaan dengan 0.5. Darab 10. Darab 10. Sebab dia nak bahagian yang ke-10. Jadi 5. Pada graf tengok mana 5. Contoh ni lah. Okey, tengah-tengah 5 ni kan. 5. So ambil pembaris, panjangkan biar kena pada ojif, dah kena bawa turun. Baca di sini. Itulah nilai persentil ke-10. Saya tak boleh nak agak lah sebab kecil sangat. Ya, mungkin boleh rujuk buku teks tengok dia punya nilai berapa. Cikgu. Ya, saya. Mana dapat yang tu kan? 56 bagi 100. 50 bagi 100? 50. 50 kena, sorry. 50 ke 56 ni. Okey, 50. Boleh ya? Okey, bermaksud 50 tu adalah nilai tertinggi bagi ojif. 50 ni. Nilai tertinggi. Kita akan tengok ojif, nilai tertinggi dia berapa. Kemudian kita bahagi dengan 100. Kita nak ambil satu bahagian. Okey, P10 adalah yang nilai 5 dekat sini. Okey, P46 pula. P46, kita tahu satu bahagian bersamaan dengan 0.5. Jadi kita nak bahagian yang ke-46. So darab je lah 46. Akan dapat 23. Pandai. Jadi kita tengok pada paksi Y 23 contohlah sini. So ambil pembaris, bawa ke graf ojif, kena dan bawa turun. Dan bacalah di sini. Inilah nilai yang dikehendaki P46. Macam tu. Boleh? Memang kena bagi 100 lah. Ya, betul. Kalau persentil je, bahagi 100 dahulu. Macam contoh yang kita buat tadi. Contoh yang ni kan 60 kan maksimum dia. So bila 60 kita nak, contoh saya nak cari P52. Persentil yang ke-52. Bagaimana? So kena bahagikan dahulu 60 bahagi 100. Sebab kita nak ambil satu bahagian berapa? 0.6. Okey, 0.6 tu apa sebenarnya? Persentil yang pertama 0.6. Persentil yang kedua, dia bertambahlah 0.6 jadi 1.2. Persentil yang ketiga adalah 1.2 tambah 0.6, 1.8. Persentil yang keempat adalah 1.8 tambah lagi 0.6, 2.4. Begitulah seterusnya. So sekiranya dia nak P yang persentil yang ke-52, so satu bahagian bersamaan dengan 0.6. So 0.6. Dia nak yang ke-52. So kita darab 52. 312 yo. Berapa? 312. 312. Tingginya. Cuba kira balik. 31.2 3.2 kan? 31.2. Okey. So 31.2 tengok pada graf. Okey, kat sini lah contohnya kan. Yang bawa kena pada graf ojif dan bawa turun. Dan baca. Kat situ. Itulah nilai P52. Okey, boleh? Boleh kok. Okey, alhamdulillah. So
Itu dulu hari ini. Banyak-banyak kan tepu pula awak kan. Dah lah 2 kelas dah sebelum ni. Kan? So ini sahaja dahulu. Nanti saya share dengan awak latihan berdasarkan latihan soalan SPM. Tapi latihan soalan SPM ni dia tidak ada persental lah. Okey, tidak ada persental. Tak apa. Awak belajar melukis OGIF dahulu. Okey. Jadi kejap saya ambil kehadiran sebelum kita keluar daripada ini. Kejap mana kehadiran saya ni. Okey. Tengok kehadiran jap. Kita ada 24 orang, alhamdulillah. Okey. Betul 24. Betul 24 orang dapat dah, alhamdulillah. Bagus. Okey, so ada apa soalan nak tanya? Tak ada ke? Tak ada. Okey, saya add dulu siapa yang baru masuk tadi. Tak ada. Okey, kalau tak ada, tak apa. Alhamdulillah, nanti saya akan share bahan hari ini, video hari ini, dan kita jumpa semula esok insya-Allah. Esok pagi lah. Tapi kita mula pukul 8 suku. Pergilah makan ke apa dulu yang patut. Okey. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.